Itu saja. Jadi soalannya sama ada, saya hari ini telah pun berkemampuan memamerkan dan juga memberikan tawaran apa saja yang saya ada. Dari segi ilmu, dari segi minda, hayat, nyawa, harta dan barang-barang yang boleh kita gunakan untuk perjuangan mempertahankan, silakan. Dan inilah ujian-ujian kepada kita masing-masing. Jadi saya harapkan soalan yang tadi itu soalan yang cukup bernas. Walaupun masing-masing akan menyatakan ini prolifiction Saman Kati saja, ya. Tapi saudara-saudara lihat bagaimana bila kedua-dua orang mufti yang besar dalam dunia datang ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang pertamanya saudara Yusuf Qaradawi, yang keduanya Wahbah Zuhaili. Inilah dua ulama besar dalam dunia. Ulama yang tersuhur. Untuk menutup mulutnya, maka Datuk Seri Datuk Najib menghadiahkan dia anugerah apa nama bawah Ma'al Hijrah, semata-mata nak menutup. Tapi oleh kerana dia ni seorang ulama, selepas dia dapat Ma'al Hijrah, kau bagian kau ambil. Tapi mulut aku tidak boleh juga ditutup. Maka dia terus pergi ke rumah Datuk Seri Ibrahim berbincang. Kenapa? Kerana hubungan dia dengan Datuk Seri Ibrahim, kami akan bawa isu ini sampai ke Timur Tengah. Kita akan bincang. Yang menyebabkan hari ini Najib Tun Razak terpaksa bawa Zamri, bawa isteri dia, jom kita pergi ke Timur Tengah untuk menutup dan menyekat apa sahaja yang akan menyebarluaskan apa yang akan kita buat pada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Malaysia nanti. Sampai begitu sekali saudara-saudara. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, alhamdulillah, dia ada hubungan dia bukan hanya dengan negeri-negeri di Timur Tengah. Dia ada hubungan dia dengan beberapa lagi persatuan-persatuan yang besar kat dunia ini. Dan mereka akan cuba untuk menyekat supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sampai ke situ. Dan inilah kerja-kerja dan kaedah mereka yang hari ini persoalannya, aku belum lagi sampai ke tahap untuk menyumbang ke segala-galanya. Saudara, kalau kita lihat pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat hari ini, boleh katakan keseluruhannya adalah berjiwa rakyat, saudara-saudara. Keseluruhannya berjiwa rakyat. Yang ini yang tidak ada oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi apakah soalannya hari ini? Kalau pimpinan hari ini berjiwa rakyat, rakyat tak mau bersama-sama dengan pimpinan, hanya membiarkan mereka saja. Saya rasa ini satu perkara yang tidak adil pada dunia. Dan saudara-saudara juga rakan-rakan kita patut digegarkan dan disedarkan supaya mereka juga turut bangun dan juga menyumbangkan apa saja yang ada demi menuntut keadilan dan menyekat arus untuk menahan pimpinan-pimpinan kita hari ini. Terima kasih. Saya nak jawab sikit yang Mak Saman tadi, bahawa mungkin ada berdasarkan soalan tadi, mungkin juga ada dikatakan bahawa kita patut usaha cara lain selain daripada berharapkan kepada mahkamah. Perkara ini telah pun bukanlah tidak pernah dicuba. Tahun 98-99 demonstrasi jalanan yang besar, dan tahun ketika peristiwa Jalan Kebun, ya, Raya pun juga satu demonstrasi yang besar. Oleh bersih juga boleh dikira besar lah dibanding dengan jumlah rakyat Malaysia ni, juga hindraf. Tetapi apa bezanya? Seperti yang contoh yang cuba dibawa oleh kebanyakan kita selalu membandingkan dengan Indonesia, dengan Filipina, dengan Thailand. Apa bezanya demonstrasi kita dengan demonstrasi mereka? Bezanya ialah kita gagal. Sama ada kita gagal kan, kita tidak berupaya, kita turun ke jalan kita boleh turun. Kita gagal menggoyahkan institusi elit banding dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Institusi elit kekal, maintain. Elit yang di tengah ni, institusi kerajaan semua maintain, tak berubah apa-apa. Tidak berasa nak menyebelahi kita, atau kita gagal membawa mereka menyebelahi kita. Di Indonesia, apabila rakyat bangun, ABRI bersama rakyat. ABRI ini Angkatan Bersenjata Rakyat Indonesia yang memang setia dengan kerajaan. Ketika kemuncaknya demonstrasi, mereka bangun, mereka bersama rakyat. Karena itu mula jatuh. Begitu juga di Indonesia, di Filipina. Di Filipina sampai satu ketika SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya Filipina, boikot pilihan raya. Semua tinggalkan pejabat. So elit-elit ini yang kita gagal. Jadi walaupun kita buat himpunan yang sebesar mana pun,
selagi elit ada dan terus dipergunakan, kita akan gagal. Bukan number sangat, bukan jumlah sangat, ya. Bukan jumlah tu satu, tapi elit ini tidak berubah. Macam nak berubah saya pun tak tahu. Ini yang saya nak beritahu ni cabaran. Saya pun tidak tahu macam mana nak ubah isu ini. Tapi inilah cabarannya. Jadi jika tidak dipecahkan ini, isu-isu penguasaan, isu-isu media, isu apa, memang kita menjalani satu cabaran yang sukar. Apa ni sekarang seperti yang disebut oleh Nizam tadi, penguasaannya makin mencengkam. Cuma dia sekarang ni kuku besinya lagi teruk pada Mahathir. Cuma dia kuku besi dia pakai lapik sikit lah. Orang tak nampak. Kuku besi ni dia dalam sarung tangan. Tapi kuku dia besi juga. Jadi makin mencengkam. Surat khabar contohnya sekarang semakin teruk. Sekarang bukan saja Najib telefon editor, Rosmah pun boleh telefon editor. Kawan saya di utusan Malaysia nak melukis ketika tahun baru, nak melukis pemimpin, mengucapkan selamat tahun baru. Najib boleh lukis, Muhyiddin boleh lukis, Rosmah tak pernah lukis. Tak boleh lukis muka dia. Tak boleh lukis. Tak tahu pasal apa. Jadi tarah Nabi dia sebenarnya, tak boleh lukis muka dia. Tapi kalau nak tengok muka Rosmah kan, ada dalam majalah saya ni. Saya tanya utusan. Tapi tidak dibenarkan. Rosmah pun dah panggil dah sekali. Rosmah sekali dia orang kata memang berkuasa lah. Tak tahu lah, dia ada pejabat di tingkat 4 tu. Dan ada staf-staf dia dibayar oleh kerajaan. Dibayar 5 orang staf dia dibayar oleh kerajaan. Kerajaan bayar. Dia nak shopping. Baru ni seorang UTK datang tempat saya. Nak shopping, kalau Rosmah nak shopping, UTK ke kepala. Mesti kena panggil 5-6 orang jadi guard dia pergi shopping. Dekat Starhill ke apa, UTK jaga pintu. Rosmah nak shopping. Tapi tak pergi ikut dia, tak ikut memang susah, memang kena ikut. Jadi kata orang dia jadi berkuasa sekarang ni kerana dia tahu banyak rahsia Najib. Termasuk kes Tan Suya. Kata-kata orang dia simpan semah lah. Jadi kerana itu dia boleh buat apa saja. Jadi Najib pun tak berani nak buat apa-apa. Jadi balik pada soalan tadi, institusi ini sangat penting, ya. Kami ahli parlimen, apa yang kita buat, ya, untuk kita preempt kes ini, kita war-warkan dalam parlimen. Tapi itu hanya sekadar rakyat yang mendengar perbincangan pasal dalam parlimen. Saya nak beritahu, kalaulah kita tersilap oleh kerana kita mau mass uprising, ya, melibatkan pemimpin-pemimpin, yang itu yang dikehendaki oleh Najib. Kerana dia boleh mencekup pemimpin ini di atas dasar keluar dan menggembeling tenaga untuk menghasut orang pergi berdemonstrasi. Itu kita kena dikira juga. Dan memang dihendakkan kita keluar dan pemimpin kita semuanya untuk memimpin satu demonstrasi, senang, terus, cepat dia cekup. Kerana ada isu dia tak ada permit dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati dalam konteks ini. Maka perlu difikirkan aspek-aspek yang lain supaya kita boleh bertindak dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Ya, supaya tidak kita mendedahkan pemimpin kita dengan senang dicekup begitu sahaja. Terima kasih kepada Datuk Seri dan Ustaz Fazlina. Jadi saya buka lagi sebarang soalan yang bertanya kepada panel di atas.